FM, inspirasi utama anda. Bismillah. Ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu try first 1 pun dapat first class, try first 2 pun dapat first class di University of Cambridge, dan George John Prize untuk Roman Law, Certificate of Honor dan Bar Final Middle Temple London, merupakan satu mengatakan pula ni bukan Muslim, jadi kita boleh ambil barang. Tidak, Islam tak berikan, Islam tak benarkan. Kita menyakiti, menghina pun Islam tak bagi. Kita tak boleh hina agama orang lain. Itu dalam prinsip Islam. Belum dia ambil, dalam hadis Bukhari ada menyebut Nabi melarang para peniaga untuk dia jual barang yang dia beli, dijual di tempat yang dibeli, melainkan dia kena apa? Dia kena alihkan dulu barang itu. Bahawa orang-orang yang begini sebenarnya adalah orang-orang yang telah melakukan akan kita katakan kemaksiatan dan juga melakukan kekufurannya, iaitu pada ayat yang ke-37 Allah menyatakan fa'amma man tagha, dan bagi orang baik, saya go. وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Salawatul Karim Syahra wa
شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين mengerjakan umrah dan bantu haji pelancongan pelbagai destinasi untuk berkhidmat dan efisien yang besar DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Tenangkan fikiran anda dengan kembali inspirasi bersama Mona Jasman. Oh muslimah, Allah cinta kepadamu. Rasulullah kasih padamu. Oh muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejarah.
Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawat individu berbakat untuk mengisi jawatan Eksekutif Pemasaran Grade EP29. Calon-calon sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan sijil STPM, STAM, matrikulasi atau diploma perniagaan atau perakaunan. Syarat umur adalah tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai minima 2 tahun dalam bidang jualan dan pemasaran iklan radio, TV, buku, sewaan dewan dan pengurusan acara. Keutamaan diberikan kepada yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tugas adalah membantu pengurus pemasaran merancang strategi pemasaran yang efektif dan pembudayaan inovasi di IKIM. Kemukakan permohonan sebelum atau pada 29 Januari 2024 ke Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6259. Kuantan 89.6. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di negeri Sabah dibina atas cetusan idea Allahyarham Tun Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Said Keruak yang di-Pertuan Negeri Sabah yang ke-7. Masjid ini siap dibina pada Jun 1961. Dinamakan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu adalah kerana kedudukan masjid yang terletak betul-betul di kawasan bandaraya dan merupakan masjid yang terbesar di daerah tersebut. Pada asalnya, tapak masjid adalah kawasan persisiran laut Kampung Likas. Masjid ini terletak di persisiran pantai dengan lanskap persekitaran berhadapan dengan pulau-pulau yang indah. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu juga mempunyai ciri-ciri reka bentuk Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. 70% daripada kawasan masjid ini dikelilingi air, menyebabkan ia kelihatan seolah-olah terapung di atas air. Di sebalik pembinaan masjid ini, terdapat 1001 sejarah yang cukup luar biasa. Negeri Sembilan 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Dan untuk petang ini, untuk jam kedua bersama Kembara Inspirasi, kita akan bersama rancangan Iman Kami, dan untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, di rancangan Iman Kami, kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang ada di Konti IKIM pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk petang ini kita akan buka kitab kita untuk rujukan kita juga siapa yang ada kitab ke arah perperkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Siapa yang tak ada kitab ini boleh hubungi Encik Johari 0193804666 untuk mendapatkannya. Untuk petang ini kita akan buka untuk membincangkan tentang sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama Dr. Aiman untuk mukadimahnya, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang dihormati Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang istiqamah bersama kami di rancangan Imanuna di IKIM FM pada Khamis 5.15 petang, dengan harapan segala ilmu yang kita dapatkan insya-Allah ilmu bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan insya-Allah menerangnya ni atau mengenai tentang sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada versi bahasa Arab dia muka surat 259, sedangkan versi bahasa Melayu dia boleh berada pada muka surat 208. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di atas jalan, fokus di jalan, menghadap ini jalan di hadapan, fokus dan sambil khusyuk mendengarkan radio Kim. Dan sedangkan yang berada di rumah insya-Allah boleh buka kitab tersebut dengan muka surat yang telah disebutkan. InsyaAllah dengan harapan ilmu yang kita dapat ini penuh barakah, bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-faslu al-khamisu, fasal yang kelima. Ini al-faslu al-khamisu fi wujubi hayatihi ta'ala wa iqamatil barahini qati'ah ala wujubil kidami wal baqa'i li jami'i ma tattasifu bihi dhatu maulana jalla wa adha wa annahu yata'ala anil ittisafi bil hawadis. Yang bermaksud yaitu fasal 5, wajib sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa taala serta bukti-bukti yang kukuh, wajibnya bersifat kidam dan baqa bagi semua sifat zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bersih daripada segala sifat-sifat yang baharu atau sifat-sifat makhluk, sifat-sifat dari tiada kepada ada. Jadi ini adalah membahas tentang fasal kelima ini, sifat hayat bagi Allah SWT, sifat hidup Allah Subhanahu wa taala, juga dalil dan bukti-bukti yang burhan, yang kukuh, yang tidak mudah goyang bagi menetapkan bahawa semua sifat Allah dan juga zat Allah, zat dan sifat, yakni sifat Allah ini semuanya, qudrah, iradah, ilmun, hayat, semua ini adalah khidam, sedia ada. Jadi bila kata Allah ini maha mengetahui, dan apa dalil sifat ilmu Allah ini sedia ada, berarti bukan dari tiada kepada ada. Allah bukan dari tak tahu lalu tahu. Allah tahu segala-galanya, azalian, sejak azali. Ini dia hadir wal hadir abidakumullah. Dan Allah SWT ini maha tinggi, bersih daripada segala sifat-sifat yang baharu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata dalam petikan yang ke-47 ini, kalau tuan-tuan boleh lihat, wa yalzamu ayyakuna ta'ala hayyan wa illa lam yattasif bi'ilmin wala qudratin wala iradatin wala sam'in wala basarin wala kalamin bihayatin qadimatin lima sabaqa min wujubi kidami masyhutiha wa syartu yastahilu ta'akhuruhu an masyrutihi wajibatil baqa'i wa illa lan tafa kidamuha wa qad araftal ana
wujubahu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maksudnya, lazim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha hidup. Jadi Allah SWT ini bersifat maha hidup. Maha hidup, hayyun. Sifat hayat bagi Allah ini, iaitu Allah tidak dapat digambarkan Allah SWT tidak bersifat dengan sifat hidup. Ini maksudnya. Dan jikalau tidak, kalaulah Allah SWT itu tidak hayyun, tidak ada sifat hayat, nescaya dia tidak bersifat dengan sifat ilmu, tidak juga bersifat dengan sifat kudrat, tidak juga bersifat dengan sifat iradah, berkehendak, tidak juga bersifat dengan sifat sama, mendengar, tidak juga bersifat dengan sifat melihat, basar, tidak juga bersifat dengan sifat berkata-kata atau kalam. Maksudnya apa? Kalaulah Allah ini tidak hidup, mestilah dia tidak berilmu, mestilah dia tidak beriradah, mestilah ia tidak berkuasa, mestilah ia tidak basar, ia tidak mendengar dan ia tidak berkata-kata. Kerana sifat-sifat itu sah bagi zat yang maha hidup. Tak mungkin benda yang mati ada sifat-sifat ini. Itu maksud dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Jadi maka oleh sebab itu lazimlah dia maha hidup dengan sifat yang menghidupkan. Kan? Jadi lazimlah dia itu maha hidup yang bihayatin qadimatin, iaitu hidup yang qadim. Jadi Allah SWT ini maha hidup, bukan dari tak hidup lalu hidup. Bila kita kata Allah maha hidup dan sifat sama, basar dan lain-lainnya, maha mendengar, maha melihat dan lain-lainnya, itu semua qadim sedia ada, maka begitu juga Allah SWT sifatnya itu sifat hayat yang qadim. Jadi sifat hidup Allah mestilah dengan sifat hidup yang qadim. Jadi dia tidak boleh dari tidak hidup lalu hidup, tapi dia sedia hidup. Jadi sifat hidup yang qadim sedia ada. Lalu dia kata apa? Lima sabaqa min wujubil kidami masyurutiha, sebagaimana yang telah lalu pada perbahasan wajibnya bersifat kidam bagi kesemua sifat yang disyaratkan ada sifat hayat untuk mengesahkan kewujudan sifat-sifat tersebut. Kerana apa? Kalau Allah SWT tidak hayat, tidak ada sifat hayat, bagaimana memiliki semua sifat-sifat yang telah disebutkan tadi? Ini tidak masuk akal. Yeah. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada segmen setelah ini. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini. Tu setia bersama kami hanya di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Negeri Sembilan 102.7.
Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan bersama pada petang ini yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan bersama para pendengar di waktu ini di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda di WhatsApp konti 01129004 dan juga di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita sambung kembali bersama Dr. Aiman tentang sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu muallif berkata, terjemahan dia, iaitu sedangkan syarat pula mustahil dilewatkan daripada datangnya perkara yang disyaratkan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala ini hayatnya itu qadim? Kerana kalau hayatnya itu, sifat hidupnya itu tidak sedia ada, sedangkan kudrah, iradat dan semuanya itu sedia ada, begitu juga dia itu sedia ada, tak mungkinlah hayatnya pula dari tiada kepada ada. Mestilah dia itu juga sedia ada. Ni itu yang dimaksud syarat mustahil dilewatkan dari perkara yang disyaratkan. Ini jadi dia mesti datang dulu. Sifat hayat ini wajiblah ia bakok juga selamanya. Jadi bila kita kata Allah SWT itu hidup, sedia ada, berarti hidupnya juga kekal, tuan-tuan. Hidupnya juga kekal selama-lamanya. Dan jikalau tidak, nescaya ternafilah sifat kidamnya. Kenapa? Kalaulah Allah ini tidak, hayatnya tidak kekal, kan? Maka dia itu tak qadim. Kenapa tak qadim? Kenapa dia tak kidam? Kerana buktinya yang namanya kidam mestilah ia kekal. Kidam ni sedia ada, kewujudan tanpa dari ketiadaan lalu ada. Sekala dia itu kidam atau Allah SWT itu qadim, nescaya dia juga akan kekal selamanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka sekarang kamu sudah tahu akan kewajipannya, iaitu Allah SWT bersifat dengan sifat hayat. Baik tuan-tuan, sekarang kita masuk petikan ke-48. Wa kadza yajibu al-qidamu wal baqa'u li sa'iri sifati allati taqumu bi dhatihi ta'ala. إذ لو قبلت العدم لكانت حادثة لما عرفت أن القديم لا يقبل العدم. Masya Allah. Jadi yang ke-48 ini, begitu juga kepada semua sifat yang berada pada zat Allah SWT itu wajib bersifat dengan sifat kidam dan baqak. Kan kita dah cakap tadi, Allah SWT itu qadim, sifat hayatnya qadim. Jadi qadim, sifat hayat Allah SWT itu qadimah. Maka begitu juga sifat, semua sifat-sifat Allah SWT seperti qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, semuanya itu
mestilah bersifat dengan sifat kidam dan baqa. Kerana jikalau ia menerima adam, menerima ketidakwujudan, tidak wujud, maka nescaya ia adalah baharu. Kalau dia boleh menerima non-existent, maka dia baru. Macam kita sebut tadi, tak mungkinlah hayat Allah itu qadim tapi tidak baqa, tidak kekal. Itu bukan ciri-ciri qadim. Kan? Nescaya baharu, nescaya dia akan sirna. Tapi tidak, Allah SWT itu qadim, maka dia juga kekal, baqa. Begitu juga sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, qudrah, iradah, ilmun, sama, basar, kalam ini, dia itu qadim, maka dia juga adalah maka dia juga akan kekal. Dia itu kekal, tidak akan sirna sama sekali. Kerana kalau ia menerima al-adam, menerima ketidakwujudan, maka nescaya ia adalah baharu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebagaimana yang telah kamu ketahui bahawasanya zat yang qadim itu tidak menerima akan adam. Seperti halnya yang kita semua dah tahu, yang nama zat yang qadim itu tidak akan menerima akan adam, tidak menerima ketidakwujudan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik. Sekarang kita masuk pada petikan yang ke-49. Wa huwa ta'ala yastahilu an yattasifa bisifatin hadisatin wa illa lakanat zatuhu qabilatan laha fil asali lianna qabulahu laha nafsiyun walau kana aidan hadisan lidhati lahtajat adzatu ila qabulil akhara lidhalika alqabuli wa yatasalsalu. Hadir wal hadir abidakumullah. Maksudnya dalam petikan yang ke-49 ini, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil bersifat dengan sifat baharu. Sifat baharu itu apa? Dari tiada kepada ada. Macam kita ni, kita ni tadi tak dengar, sekarang kita dengar. Tadi tidur, tak tahu. Sekarang baru tahu, dah jaga ni baru tahu. Dulu tak reti kira-kira. Masuk sekolah belajar. Baru lah reti. Kalau dah reti tu, berarti ilmu dia tu hadis. Dari tiada kepada ada. Itu makhluk. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil bersifat dengan sifat yang baharu. Takkan Allah SWT juga seperti itu. Maka mustahillah Allah ni turun dari langit setiap malam. Dengan makna turun, intiqal, perpindahan, mustahil. Kan? Hadir wal hadir hafizakumullah. Yang dimasukkan dengan nuzul dalam hadis, iaitu Allah SWT turun 1/3 malam. Itu adalah nuzul dengan makna nuzulur rahmah, turunnya rahmat ini. Kerana jikalau tidak, nescaya zat Allah SWT boleh menerima sifat baharu pada azali. Kalau tidak, berarti boleh Allah SWT ini menerima baharu pada azali. Kerana penerimaan zat untuk bersifat dengan sesuatu sifat adalah merupakan sifat nafsiyah bagi zat tersebut. Dia adalah sifat nafsiyah bagi zat tersebut. Jikalau ia juga adalah baharu bagi zat, nescaya berhajatlah zatnya kepada penerimaan lain lagi bagi penerimaan tersebut. Maka ini akan menyebabkan terjadi tasalsul, rantaian ke belakang yang tidak ada penghabisannya. Jadi tak boleh tuan-tuan. Jadi kita dah tahu Allah SWT zatnya dan segala sifat-sifatnya itu qadim, sedia ada. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu sekarang kita masuk kepada petikan selanjutnya, iaitu ke-50. Wa idza lazima ayyakuna qabuluhu litilka sifatil mafrudati al-huduthi kainan fil azali
sahha ayyat tasifa bitilka sifatil hadisati fil azal idh la ma'na liqabuli illa lidhalika wa dhalika muhalun idh al-hadisu la yumkinu an yakuna qadiman lianna min lazimil qadimi alla yaqbala al-adama wal hadisu qad qabila al-adama wattasafa bihi fahuma mutanafiyani. Yang bermaksud dia tuan-tuan, maka dapat diberi kesimpulan di sini bahawa apa yang diterima oleh zat Allah SWT yang maha tinggi dari segi segala sifat-sifat itu adalah secara azali yang wajib baginya. Jadi segala sifat-sifat Allah ini sabit azalian. Azali itu berarti pada waktu tiada waktu. Maksud dia qadim, sedia ada lah. Azali, itu sedia ada, bukan dari tiada kepada ada, tidak ada permulaan. Ni tidak pula menggambar akan ia itu adalah baharu. Jadi tak boleh digambarkan bahawa sifat Allah ini, zat dia ini adalah baharu. Tidak boleh. Apabila yang tidak diterima oleh zat Allah SWT yang maha tinggi pada azali, maka tidaklah dia akan menerimanya selama-lamanya, sebagaimana yang telah kamu ketahui mengenai kemustahilan berlaku penerimaan kepada zat yang sebelumnya tiada padanya. Jadi mustahil bagi Allah SWT itu bersifat ataupun zatnya dari tiada kepada ada atau dipanggil dengan baharu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini berehat dan sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Dia yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Negeri Sembilan 102.7. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di YouTube IKIM Media. IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini. Kembaran Inspirasi bersama anda untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Dan Alhamdulillah pada waktu ini masih lagi bersama untuk para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media.
Alhamdulillah untuk petang ini masih bersama Dr. Aiman untuk kita membincangkan sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk soalan pada petang ini, kita ada soalan dari minggu lepas Doktor yang berhantar di FB Live IKIM FM. Kita akan ambil soalan tersebut dari Hayat Mahyaji. Bertanya Doktor, berkenaan takwil dan tawakuf dan tafwid, seharusnya atau sebaiknya tafwid atau takwil yang kita harus pegang ataupun mengikut mufti? Bagaimana Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Kita ada konsep bagi orang awam terutamanya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang ditetapkan oleh autoriti, kerajaan, pemerintah dan lain adalah menghilangkan khilaf atau mengangkat khilaf, yarfa'ul khilaf. Berarti kita ikut atau pegang pada keputusan autoriti. Ini. Maka dalam kes apakah takwil atau tafwid, mana satu yang perlu didahulukan? Kalau kita bincang dalam bab ini, saya akan jawab, of course kita ikut autoriti bagi orang awam terutamanya. Kerana mereka pun tak faham nak pakai yang mana. Kan? Jadi mereka, contohnya, pihak pejabat menteri, pejabat Perdana Menteri pernah atau baru menerbitkan beberapa tahun yang lepas atau tahun lepas kalau tidak salah, tahun 2022 maaf, iaitu menerbitkan salah satu terjemahan yang agak terkenal di Malaysia, Pimpinan Ar-Rahman, terjemahan Al-Quran, Pimpinan Ar-Rahman edisi baru, yang memasukkan dengan makna yang tafwid atau takwil dan lain-lain misalnya. So untuk menukil bagi yang tidak yang awam, kita boleh pakai je lah perkara tersebut, ikut saja, kerana hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kalau orang tanya pendapat saya sendiri sebagai ahli akademik macam mana, jadi benda ini tergantung, dia nisbi. Nisbi itu maksud dia tergantung pada jenis orang dia. Kalau setaraf seperti Imam Ghazali dan lain-lain, mereka lebih memilih tafwid kerana mereka tidak mahu terdedah pada kesalahan dalam mentakwil. Pada waktu yang sama, diorang tidak merasakan konflik atau tidak ada konflik apabila meletakkan yad tanpa berfikir yad itu dengan makna anggota tangan. Itu mereka boleh. So they have no problem. Terutama di kalangan Sufiyah juga sama. Maka itu sebab tu Imam Ghazali dia menerangkan dalam kitabnya Iljamul Awam tu dalam bab ini. Okey, dan itu satu. Yang kedua, hadirin wal hadirat bizakumullah, ada di kalangan ilmuwan maupun juga awam yang mungkin agak susah untuk menerima tafwid, dalam erti it doesn't solve the issue, right? Dia tidak menyelesaikan masalah tersebut bagi dia. So dia nak tahu juga, dia nak kena ada makna, atau kalau tak, like masih perlu kepada penjelasan. Maka dalam kes ini mereka memilih takwil, terutama di kalangan ulama-ulama dari alam Melayu dan Indonesia yang ghairu natiqina bil lughatil arabiyyah, yang tidak berbicara bahasa Arab. Tak macam Datin Munah lah. Ini contoh dia. So yang tidak berbicara bahasa Arab, so bila dia baca yadullahi faqa aidihim, dia tahu bahasa Arab. Yadullahi faqa aidihim, iaitu tangan Allah lebih tinggi dari tangan mereka. Bila sebut tangan Allah je, dia digambarkan anggota, contoh dia. So there's a conflict. Jadi might as well takwil terus bagi dia, iaitu kekuasaan Allah lebih tinggi dari kekuasaan mereka. So dia tak terfikir kepada anggota, dia dah fikir makna takwil tersebut. Itu seperti itu. Cuma bagi orang awam, kita kena ikut autoriti lah, iaitu mengikut mufti atau ikut autoriti. Saya bagi contoh Pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh JAKIM baru-baru ini oleh pejabat Menteri Perdana Menteri, PMO,
itu adalah di paling tidak diselia dan bukan dikawal atau dikonsult dan ikut bengkel, bukan seorang atau dua mufti, beberapa mufti. Jadi ingat mufti kita pun banyak, bukan tak ada di Malaysia ni, kan. So mereka bersama-sama duduk untuk membahas pentasihan pimpinan Ar-Rahman yang terbaru tu misalnya dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada satu lagi soalan dari minggu lepas. Dr. Azza Ahra bertanya, bagaimanakah konsep masa dalam akidah Islam? Adakah teori relativity of time oleh Einstein selari dengan akidah? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya kena disclaimer dulu. Dan saya tidak begitu menguasai Einstein dan juga relativity dia, kerana fokus bidang saya lebih kepada manuskrip dan juga turas heritage. Walaupun banyak isu-isu baru yang saya kena berhadapan sebagai ahli akademik, tapi yang bab ini belum lalu lagi. Jadi bab lain kita lalulah, isu pluralism, liberalism, kan, dan lain-lain itu kita dah lalui, tapi yang ni belum. So saya tak boleh nak ulas yang Einstein tersebut. Akan tapi konsep masa dipanggil zaman. Apakah zaman di sisi Islam? Zaman di sisi Islam itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Adanya peredaran waktu, adanya peredaran masa, ta'aqubul, yakni awqat, minan nahari ila layali, daripada siang ke malam, malam ke siang lagi, lalu ke malam, kan? Atau ada waktunya, ada phase dia. Sekarang ini, waktu dulu Allah SWT cipta kita dari tiada kepada ada. Itu dah masa dah. From non-existent into existent. Berarti kita dah masa. Itulah makhluk. Dan dari kita ini roh, lalu ada mithaq, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Roh dikumpulkan semua. Bukankah aku, iaitu Allah SWT berfirman, Tuhan kalian? Lalu mereka kata, qalu bala syahidna, benar kami semua menyaksikan. Lalu dijadikanlah ruh-ruh itu, dimasukkanlah di rahim-rahim, kan, lahirlah anak tersebut, membesar, lalu mati. Ini semua baru, ini masa. Setelah habis kubur, alam kubur nanti, tiup sangkakala, kita akan mahsyar, akan bangkit kembali. Ini akan sampai masanya. Ini semua masa zaman. Baik doktor, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada satu soalan di FB Live IKIM FM pada waktu ini doktor, dari Kamarul bertanya, kenapa sekarang ni kebanyakan masyarakat meletakkan sifat hayat Allah itu di tempat yang salah dan mudah pula menyalahkan orang lain. Bila kita bertanya mereka, adakah mereka itu salah mentelaah kefahaman sifat Allah tersebut? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak keliru sedikit dalam memahami soalan ini. Mungkin mudahnya yang boleh saya faham, iaitu bagaimana dengan seseorang yang mungkin tersalah dalam memahami sifat hayat Allah ataupun semua sifat-sifat Allah yang lain dalam hal akidah tersebut, tapi apabila diingatkan mereka enggan menerima atau tidak bertanya dahulu atau enggan menerima yang mereka itu pernah salah. Mungkin itu, wallahu alam. Okey. So seumpama itu adalah soalan yang dimaksudkan, maka jahil ni ada dua, tuan-tuan. Ada jahil murakkab, ada jahil basit. Jahil ini ada jahil murakkab, ada jahil basit. Jahil murakkab tu apa? Dia itu jahil akan dia itu jahil. So ini yang teruk. Ini kes yang orang dah dibagi tahu tak nak dengar. Kalau jahil basit, dia ringan. Dia apa hukum ni? Tak tahu. Dia kata tak tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu itu nama dia jahil basit. Jadi jahil basit tinggal belajar selesai. Cuma jahil yang pertama tadi, jahil murakkab, ini adalah penyakit yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk kita hilangkan. Dengan cara macam mana? Iaitu kita ni kena menuntut ilmu. Kita kena belajar. Kita tak boleh ego. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya, basit pun menuntut ilmu, tapi
Yang jahil murakab ni dia kena tuntut ilmu dengan bimbingan yang lebih tekun supaya penyakit hati dia tu boleh hilang. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Dan ilmu tu penting. Jadi kenapa kita perlu untuk mendengarkan pengajian-pengajian di radio IKIM atau IKIM FM? Kerana iktibar pada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu apa? Al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa amal itu kegilaan. Akan tetapi wal amalu bila ilmin la yakun. Sedangkan amal tanpa ilmu itu tidak sah. So yes, kita kena belajar, dan dengan belajar ini kita harap Allah SWT bukakan diri kita dengan berbagai muhasabah, taubat, taqwa dan taufik dan hidayah, insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Di FB Live IKIM FM, Ahmad Nazri Yaakob bertanya, Dr. sifat nuzul ini adakah ia bertakluk dengan takluk tanjizi hadis? Bagaimana? Sifat tidak dikatakan sifat nuzul. Tunggu dulu tuan-tuan dan puan. Yang bertanya, kalau yang dimaksudkan nuzul sebagai sifat ismun lis sifat. Apa ismun lis sifat? Nama bagi sifat, kan, contoh dia, maka dia menetapkan nuzul bagi sifat Allah tanpa tahu apakah itu. Kan, maksud dia bagaimana nuzul tak ada, apa makna nuzul pun tak ada, diserahkan kepada Allah SWT. Cuma dia kata sifat ismun lis sifat. Dia macam tafwid, tapi bukan tafwid sahaja, kan? Sebab dia kata dia adalah nama bagi sifat nuzul. Jadi kalau kita dah tahu macam tu, kita tak tahulah dia ta'alluq tanjizi hadis ke, ta'alluq tanjizi apa qadim ke apa ke, tak ada kaitan sebab kita tak tahu makna dia. Ta'alluq ini apabila kita tahu qudrah ini apa? Kuasa, Allah Maha Kuasa, iaitu sifat yang dengan sifat qudrah tadi Allah SWT mewujudkan segala perkara yang tiada kepada ada, atau perkara yang ada kepada tiada, Allah memberi, dan lain-lain. Contoh dia. Itu nama dia adalah sifat qudrah. Hadirin wal hadirat, maka dia ada ta'alluq lah. Ta'alluq dia dengan itu ta'alluq tanjizi hadis. Misalnya sifat ilmu, ta'alluq tanjizi qadim. Tapi nuzul dia adalah ismun lis sifat bagi pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Tidak adalah istilah dia ta'alluq tanjizi apa dan lainnya. Dan bukan dengan makna nuzul turun. Turun dari atas langit, turun dengan makna hakiki turun. Itu pendapat golongan Hasyawiyatul Hanabilah di kalangan Mujassimah. Dan ini ditolak hadirin hadirat hafizakumullah. Ahli Sunnah Jamaah tidak memahami seperti itu. Kalau tidak pun kita tafwid. Ya, itu hadis Nabi SAW. Aku beriman dengan hadis tersebut, aku serahkan maknanya kepada Allah. Ataupun takwil hadis tersebut, Allah turun 1/3 malam. Bukan Allah zatnya turun, bukan berpindah intiqal. Seperti Al-Hafiz Ibn Abdul Bar meriwayatkan dalam kitab Tamhid sendiri, Imam Malik berpendapat turunnya itu bukan turun intiqal, akan tapi nuzulur rahmah, turunnya rahmah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Mungkin soalan terakhir pada waktu ini, Rashid bertanya, Ustaz, bagaimana nak mengenali ta'alluq iradah? Ta'alluq iradah, semua perkara yang berlaku pada hari ini adalah pembuktian ta'alluq. Adalah pembuktian ya inilah murad Allah SWT. Kita kata macam tu. Dan kita tahu iradah Allah iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Kan? Satu pendapat, ada pendapat yang mengatakan bila dah wujud ta'alluq tanjizi hadis lah, walaupun ada khilaf. Tapi yang kita sepakat ta'alluq tanjizi qadim. Berbeza dengan sifat qudrah. Sifat qudrah Allah ta'alluq tanjizi hadis. Lalu bagaimana kita nak mengenal? Aiman ada kat konti lah hari ni. Kalau bukan Allah berkehendaki, saya tak sampai sini tadi. Kan, hadir wal hadirat hafizakumullah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dengar radio, kalau bukan iradah Allah untuk tuan-tuan semua tak dengar IKIM FM, tuan-tuan tak dengar, sama ada melalui Facebook ke, YouTube ke, maupun radio. Kan? Saya dengar lah. Berarti itu adalah kehendak Allah SWT. Ustaz,
kira-kira iradah Allah, saya tu jadi orang kaya ke miskin, Ustaz? Wallahualam, tak tahu, belum terjadi. Saya doakan subuh je sukses semuanya. Semuanya berjaya semuanya. Amin. Dan kalau berjaya, itu iradah Allah dah tu. Kita doa, kita harapan. Tapi Ustaz doa tu, boleh ke kalau Allah tak nak macam tu, Ustaz doa? Allah berkehendak saya doa lah ni. Saya doa tadi sebab itu iradah Allah untuk saya berdoa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah jawapan ini cukup, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya, masih lagi bertanya. Nak dapatkan kitab pengajian ini, anda boleh dapatkan melalui Encik Johari ini. Boleh hubungi 0192380466. Encik Johari insyaAllah akan membantu. Dan diakhiri untuk waktu ini bersama Dr. Aiman. Tinggal beberapa second sebenarnya untuk petang ini, untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Second yang boleh saya kongsikan, insyaAllah kita sekejap lagi dah masuk bulan Rajab. Marilah kita berebut untuk beramal, berpuasa, tahajud dan lain-lain. Semoga semuanya insyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Aiman atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah ana kull khair. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Johor Bahru 106.2 FM.